dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Baik, pada entry kali ni satu perkara yang agak serius yang ditanya oleh ramai orang kepada aku dan ia berkenaan dengan digital ID Suatu perkara yang akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam masa yang sangat terdekat ni. Ikuti video. Persoalan penting. Adakah bantuan-bantuan kerajaan selepas ini, bermaksud bantuan pada tahun 2024, diwajibkan penerima mempunyai digital ID? Perkara besar yang bermain di benak semua orang kerana telah dinyatakan dalam satu ucapan oleh Perdana Menteri bahawa bantuan subsidi secara bersasar maksudnya subsidi yang bersasar memerlukan digital ID seperti di paparan aku kongsikan petikan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Sebab itu saya beritahu bahawa pendaftaran ID digital ini harus disegerakan. Minggu depan semua kementerian dan jabatan kerajaan, dengar minggu depan baik mulai dari menteri ke KSU, ketua pengarah dan ketua jabatan harus memulakan pendaftaran bermula di jabatan kerajaan. Kalau mau peruntukan subsidi bersasar, kalau nak apa-apa juga kemudahan yang lain baik daripada jabatan jelas subsidi bantuan selepas ini memerlukan digital ID Jadi adakah STR 2024 pada tahun hadapan juga terlibat dalam perkara ini? Memandangkannya nampaknya pihak kerajaan mahu speed up benda ni, mahu menyegerakan pelaksanaan digital ID ini Jadi apa yang kita perlu tahu? Mengikut perkongsian di media sosial daripada pakar-pakar yang berkenaan yang sebab tahu tentang digital ID ni, digital ID ini mampu untuk track kita punya segala perbankan, malah kita punya perbelanjaan, pendapatan dan sebagainya, segala rekod Itulah dia digital ID dan secara tak langsung digital ID ni boleh mengetahui walau sekelumit mana pun pendapatan yang masuk ke dalam akaun bank kita dan segala-gala. Pendek kata, segala maklumat kita, maklumat perbankan, kesihatan dan sebagainya dirangkumkan dalam satu ID dan ID itu jika boleh diakses oleh pihak mana-mana pihak, maka segala berkenaan dengan diri kita dapat diketahui Wak Ima pergi ke mana sekalipun dikabarkan sebegitu. Jadi seandainya aku punya naluri mengatakannya, setelah PM bercakap sedemikian rupa subsidi yang bersasar, jadi kita harus faham sumbangan tunai rahmah ni SDR merupakan satu bantuan yang kita boleh cakap bersasar untuk golongan-golongan yang terpilih yang layak untuk menerimanya Jadi untuk menjawab persoalan ini kebarangkalian sangat besar sebab ada dinyatakan macam aku siarkan tadi segala bentuk bantuan pun melalui jabatan ataupun kementerian menggunakan digital ID selepas ini Jadi sumbangan tunai rahmah ni merupakan satu bantuan melalui Kementerian Kewangan dan juga Jabatan Lembaga Hasil Dalam Negeri dan sebagainya. Dan penerima-penerima ni aku yakin perkara ni akan naikkan nanti dan aku harap agar tidak menjadi satu mandatory pula Sekiranya menjadi satu yang mandatory untuk urusan seperti ini bantuan-bantuan, maka mahu ataupun tidak apa pilihan yang kita ada? Apabila pihak kerajaan mahu melaksanakan digital ID ni, mahu ataupun tidak kita nak memerlukan bantuan, kita terpaksa untuk mendaftarkan diri dalam digital ID ni itu daripada sudut bantuan, baru dari sudut-sudut yang lain lagi perbankan nak keluar negara dan sebagainya. Mahu ataupun tidak, digital ID ni sekiranya kerajaan melaksanakan, maka ia akan menjadi satu perkara yang mandatory dalam setiap urusan kehidupan kita, termasuk bantuan dan segala subsidi, Wak Ima apa subsidi sekalipun dan dia menjadi satu pengganti kepada pengenalan yang sedia ada, lebih lengkap lagi malah tu meliputi segala perkara. Jadi adakah STR 2024 ni memerlukan digital ID untuk para penerimanya? Well, jawapan dia, sekiranya kerajaan mewajibkan semua rakyat kena ada digital ID, mahu ataupun tidak, terpaksalah rakyat membuatnya bukan saja untuk mendapatkan bantuan, malah daripada segala urusan apa pun. Itulah adanya pentingnya digital ID ni sebenarnya dan ada yang kata boleh kontrol orang dan sebagainya. Aku tak nak spekulate isu tu cuma apa yang aku nak huraikan, sekiranya menjadi satu perkara mandatory, rakyat terpaksa mengikutnya dan secara tak langsung penerima-penerima STR penerima-penerima bantuan pun terpaksa mendaftarkan diri untuk digital ID ni itu yang aku faham. Jadi kita nantikan sebarang perkembangan terkini tentang digital ID ni dan doa yang baik-baik agar kita dapat yang baik-baik. Itu sajalah yang aku harapkan. Banyak pihak menentang digital ID ni, namun tak ada siapa lagi yang bangun bersuara betul-betul menentangnya.
Dan mengikut apa yang diketahui, ianya telah pun dipersetujui pada pemerintahan yang terdahulu, ya. Jadi banyak negara yang menolaknya, ya. Tapi kenapa negara kita nak mempercepatkannya pula, ya? Jadi perkara tu aku tak nak urai, biar pihak-pihak yang lebih arif, ya, huraikan perkara ni, ya, di media sosial maupun di media perdana. Sudah. Tapi aku harapkan tidak terkena tempiasnya kepada penerima SDR. Tapi kalau dah semua rakyat wajib ada, terpaksalah kita mengadakan digital ID masing-masing. Itulah yang aku nak sampaikan sebagai pemudahkan urusan. Sekian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat untuk semua. Bye-bye.